Salam kepada semua saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Dalam Matius bab 6 ayat 23 sampai ke 34. Tuhan Yesus menyeru kita supaya kita tidak menylayani Tuhan tetapi hanya menyembah, melayani satu-satunya Tuhan, yaitu Tuhan Tritunggal. Marilah kita datang untuk berdoa bersama supaya Tuhan pimpin kita memahami lebih dalam tentang firman Tuhan. Mari kita doa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa supaya Tuhan mempimpin kami melalui kerja Roh Kudus supaya kami hanya melayani Tuhan dan Tuhan saja. Yesus Kudus, Juru Selamat kita, Tuhan Bapa Allah dan Tuhan Roh Kudus, Tuhan Tritunggal. Dalam nama Yesus Kudus kami berdoa bersama. Amin. Dalam firman Tuhan, di mana ayat 24 sampai 34, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan atau Tuhan. Kerana jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak menghindarkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kerana itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukanlah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada makan pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak mentabur dan tidak mentuai dan tidak mengumpulkan perkara dalam lubung, namun dibeli makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu juga melebihi burung-burung itu? Siapa di antara kamu yang kerana khawatirnya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu bimbang tentang berpakaian? Perhatikanlah bunga banggung di padang yang bertumbuh tanpa bekerja dan pandai dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Solomon dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian sehingga salah dari satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani lumpur di padang yang hari ini ada pada besok dibuang ke dalam api, tidakkan ia akan terlebih lagi mentanani kamu, hai orang yang kurang percaya. Oleh itu jangan bimbang dengan berkata, apakah yang akan kita makan, atau apakah yang akan kita minum, atau apakah yang akan kita pakai, kerana orang yang tidak mengenal Tuhan mencari semua benda ini, dan Bapa kamu yang di surga tahu bahawa kamu memerlukan semuanya ini, itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah bimbang tentang hari esok. Kerana hari esok akan bimbang tentang hal-halnya sendiri, kesusahan sehari cukupnya untuk sehari. Saudara-saudari, ketidakselesaan dan kekecewaan. Tidakkah semua orang dapat melihat bahawa cuba melayani kedua-duanya membawa kepada ketidakselesaan? Mencuba untuk berada di antara Tuhan dan dunia hanya mengakibatkan kekicauan dan kelisahan, yang mewujudkan keadaan yang menyedihkan bagi mereka yang takut dan Tuhan akan Tuhan, tetapi tidak mengasihinya. Mereka melayani tanpa sepenuh hati mereka. Mereka mengalami beban agama tanpa kegembiraannya. Mereka tidak menemui kepuasan dalam dunia dan juga tidak tahu benar-benar menikmati Tuhan, menyebabkan ketidakadaan keamanan dalam kedua-dua alam. Sesiapa saja boleh mengenali bahawa seseorang tidak boleh secara konsisten melayani kedua-duanya. Penjanggahan adalah jenis bagi sesiapa yang cuba mempertahankan dua tuan. Orang itu terbelah, mengambil langkah ke hadapan sambil menarik diri ke belakang. Mereka menyukai dosa tetapi membencinya, sentiasa mencari Tuhan sambil juga melalikan diri daripadanya. Kehidupan mereka adalah campuran keinginan yang bercanggar, yang kicau bilau. Mereka mesti memilih melayan Mamun atau melayan Tuhan. Tetapi mereka tidak boleh melakukan mana-mana dengan separuh hati. Mana-mana orang yang walas boleh melihat bahawa melayani kedua-dua Tuhan dan Mamun adalah mustahil kerana pertentangan mereka. Konflik antara Tuhan dan Mamun jauh lebih besar daripada mana-mana percakapan duniawi. Apabila anda melayani satu, anda semestinya menolak yang lain. Adakah anda percaya kepada Tuhan melalui Kristus?
Adakah Anda bergantung kepadanya sebagai kekuatan dan kebahagiaan Anda? Jika demikian, Anda tidak boleh juga mempercayai kekayaan. Jika Anda mempercayai kekayaan dan anda menafikan iman Anda kepada Tuhan, adakah Anda mengasihi Tuhan dan dapat menggembirakan darahnya? Maka Anda tidak boleh mencintai, mengasihi dunia atau harta bendanya. Anda disalihkan kepada dunia dan dunia kepada Anda. Jika Anda mengasihi dunia dan menetapkan hati Anda pada perkara-perkaranya, kasih Bapa tidak ada dalam diri Anda. Adakah Anda serupai Tuhan dan menunjukkan beras kasihannya? Maka Anda tidak boleh menyesuaikan diri dengan dunia. Jika jiwa Anda mencerminkan keinginan duniawi dan tidak dipembaharui dalam roh, adakah Anda mematuhi Tuhan dengan semangat? Atau adakah Anda mengikut adat dunia? Jika Anda selaras dengan dunia dan berusaha untuk menyenangkan orang, maka Anda bukan hamba Tuhan, tetapi hamba Tuhan Anda yang sebenar, yaitu iblis. Oleh itu ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layanilah dia sahaja. Anda harus mengetepikan semua fikiran untuk melayani dua Tuhan, dua Tuhan dan Wang. Matramah Anda yang satu-satunya sumber kebahagiaan dan kepuasan Anda yang satu-satunya mestilah Tuhan. Jangan cari apa-apa di bumi atau di surga selain itu. Mata-mata untuk mengenal, mengasihi, menikmati dia. Ini adalah tujuan Anda dalam kehidupan ini. Satu-satunya perspektif yang harus Anda kejar dalam segala hal. Seperti yang Tuhan kita teruskan. Dia berkata, oleh itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu. Apa yang akan kamu makan atau minum. Atau tentang tubuhmu. Apa yang akan kamu pakai. Ini adalah arahan yang mendalam dan berat yang harus kita pertimbangkan dengan serius. Tuhan kita tidak menurut kita untuk sama sekali tidak memikirkan hal-hal berkaitan kehidupan ini. Sikap yang ringan dan tidak peduli jauh dari intipati ajaran Kristus. Dia tidak memanggil kita untuk menjadi malas dalam kerja kita atau mengabaikan tanggungjawab kita. Kerana ini bertentangan dengan semangat. Seorang Kristian membenci kemalasan sama seperti perbuatan saleh dan melalikan diri daripada kecuaian seperti seseorang melalikan diri daripada dosa. Kita tahu ada sejenis pemikiran dan penjagaan yang menyenangkan Tuhan, yang penting untuk memenuhi tugas-tugas yang telah Dia tetapkan untuk kita. Ini adalah kehendak Tuhan, bahawa setiap orang bekerja untuk mencari rezeki mereka dan menyara keluarga mereka. Dia menginginkan agar kita tidak terhutang apa-apa kepada siapapun, kecuali kasih mengasihi antara satu sama lain yang tidak dapat dicapai tanpa sedikit pemikiran dan keprihatinan. Perjagaan untuk menyarah diri sendiri dan isi rumah untuk tidak dikutuk oleh Tuhan kita yang diberkati. Malaya adalah baik dan diterima di mana Tuhan penyelamat kita. Adalah sesuai dan betul bahawa kita melibatkan diri dengan tanggungjawab kita secara berhati-hati. Memahami tugas-tugas kita dan melancang secara berkesan sebelum kita bertindak. Kita harus sentiasa menilai langkah-langkah kita dan bersedia untuk usaha kita. Jenis penjagaan ini yang sering disebut sebagai penjagaan kepala. Bukanlah apa yang Tuhan kita bermaksud untuk mengkutuk. Saudara-saudari, marilah kita bertumpu perhatian kepada Tuhan dan Tuhan saja. Kasihi Tuhan saja. Dan sama-sama kita menuju ke harap. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami syukur atas karunia Tuhan yang menyuruh kami sentiasa bersama Tuhan dan mentumpu perhatian dalam Tuhan dan kasihi Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kudus kami berdoa. Amin. Semua Tuhan memberkati kamu dan juga sekeluarga. Dan kita jumpa lagi.